Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-puan yang dihormati, perkongsian saya hari ini ialah berkaitan dengan organisasi sejahtera. Sering kita dengar konflik berlaku di tempat kerja. Ada yang mengatakan persekitaran mereka penuh dengan individu-individu yang toksik. Ada pula yang mengatakan mereka ada ketua yang kejam. Ada yang mengatakan mereka nak berpindah daripada organisasi tersebut. Malahan yang lebih teruk telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Hakikatnya, ini pasti berkait rapat dengan ketidakharmonian yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Apakah yang dimaksudkan dengan sejahtera? Sejahtera ialah individu yang stabil emosinya, stabil mentalnya dan sihat fizikalnya, serta bahagia berada bersama dengan persekitarannya. Organisasi sejahtera pula di mana penghuninya berada dalam keadaan yang kondusif untuk bekerja, gembira dan harmoni walau berbagai dugaan dan konflik yang perlu ditangani. Ada kajian mengatakan jika sebuah organisasi itu sejahtera, maka produktiviti akan meningkat. Bagaimana hendak mensejahterakan organisasi kita? Pertama ialah amalkan komunikasi yang berkesan. Amalan cara berkomunikasi yang dapat menyantuni antara satu dengan lain memainkan peranan yang penting untuk membina sesuatu hubungan. Perlu dititik beratkan cara pemimpin memberikan arahan kepada individu di bawahnya. Arahan diberikan dengan nada yang sesuai, adanya toleransi dan perbincangan dua hala yang sangat jelas. Sentiasa berbincang apabila ingin menyelesaikan sesuatu tugasan. Melalui perbincangan, pelbagai idea akan dapat disatukan. Paling penting sekali, menghormati cadangan yang diberikan oleh rakan sekerja. Tidak menolak mentah-mentah, namun boleh untuk tidak menerima cadangan dengan cara yang sangat berhemah. Ketika anda bersama-sama rakan-rakan sekerja, terdapatnya unsur-unsur gurauan yang mencuat hati yang mampu merapatkan hubungan antara satu dengan yang lain. Kedua, amalan organisasi sejahtera ialah budaya berbincang secara dua hala. Tiada yang mendominasikan situasi. Jadilah pendengar yang baik, pasti dapat mengurangkan konflik sesama anda. Secara lahirnya, manusia suka untuk diri mereka disantuni. Akan wujud perasaan puas hati, rasa dihargai dan keinginan untuk bekerjasama apabila persekitaran mereka sejahtera. Ketiga, budaya saling menghormati antara ahli dalam organisasi sangatlah penting. Walaupun terdapat perbezaan dari segi jawatan, namun semua individu berhak untuk dihormati. Jagalah privasi bagi setiap individu dalam organisasi kita. Sekiranya ingin membuat teguran, tegurlah secara berhemah dan tidak di hadapan individu lain yang boleh menyebab jatuhnya maruah mereka. Keempat, pengiktirafan pada pekerja yang mewujudkan iklim organisasi yang positif, produktif dan inovatif. Melalui pengiktirafan yang diberikan, ia lebih banyak membentuk tindakan dan merangsang kejayaan dan memajukan sesebuah organisasi. Ucapan penghargaan terima kasih juga adalah satu pengiktirafan yang tidak memerlukan modal. Kelima, memberi kepercayaan dalam melaksanakan tugas. Secara lahirnya, manusia mempunyai kreativiti yang tersendiri. Melalui kepercayaan yang diberikan kepada setiap individu dalam organisasi itu untuk mereka melaksanakan tugasan mereka akan membuka ruang kreativiti yang maksima. Sekiranya ada di antara rakan sekerja yang kurang berkemahiran dalam melaksanakan tugasan yang diberi, adakan sistem pementoran dalam organisasi. Bantu mereka, bukan menilai kelemahan mereka. Santuni dengan cara ini akan membantu mereka berkembang kemahiran dengan lebih harmoni. Seterusnya, yang keenam, keseimbangan dalam bekerja. Diakui bahawa banyak keluhan tentang letihnya bekerja. Pemimpin organisasi perlu merancang program-program seperti team building, lawatan bersama dan aktiviti-aktiviti yang lain daripada rutin harian bekerja. Mengadakan lawatan prihatin kepada pekerja yang ditimpa sakit atau musibah akan merapatkan hubungan dalam organisasi. Pekerja anda akan rasa dihargai. Program kesihatan mental juga perlu untuk membuka minda pekerja tentang pengurusan emosi mereka dengan baik. Ketujuh, layanan yang adil untuk setiap individu dalam organisasi. Tiada diskriminasi dan favoritism. Kerja dinilai dengan adil berdasarkan keupayaan melaksanakan tugasan seperti kompetensi mereka, kemahiran mereka, pengalaman mereka yang relevan, kecekapan dan integriti dan lain-lain. Berpandukan kepada ketujuh-tujuh perkara yang saya kongsikan sebentar tadi, buat penilaian terhadap iklim organisasi anda. Kenal pasti apakah kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi anda. Mulakan dari sekarang untuk membentuk organisasi anda yang sejahtera. Terima kasih.